من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. Jadi sebenarnya kita ada membincangkan nas daripada Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu mensyarahkan ayat yang ke-9 di dalam kitabnya yang amat masyhur Ihya Ulumuddin. Jadi Imam Ghazali radhiyallahu anhu menyatakan bahawa apabila Allah menyatakan waja'alna min baini aydihim saddan, kami menjadikan di hadapan orang yang tidak beriman saddan, penghalang, wa min khalfihim, dan di belakangnya ada penghalang. Jadi nas Al-Quran menyatakan dua perkara yang menghalang seseorang yang tidak beriman. Jadi Imam Ghazali radhiyallahu anhu dia menyempurnakan ataupun mensyarahkan kenyataan Allah Ta'ala tersebut bahawa as-saddu bainal muridi wa bainal haq, sesungguhnya penghalang antara orang yang ingin berjalan di atas sirat mustaqim yang diistilahkan sebagai al-murid, wa bainal haqqi, dan antara Allah Subhanahu wa taala, arba'atun, ada 4 perkara. Jadi sekiranya setelah kita fahami ada 4 perkara tadi, maka bermakna di dalam Al-Quran tadi ada kenyataan yang tidak disebut ataupun diistilahkan sebagai al-muqaddarat, kenyataan-kenyataan yang tidak dinyatakan di dalam nas tetapi diniatkan dan difahami daripada nas-nas yang lain. Sebagai contohnya apabila kita membaca ayat yang ke-4 daripada surah Yasin tadi, ala siratin mustaqimin, maknanya Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan baginda berada di atas sirat. Jadi adakah Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di atas sirat mustaqim sahaja? Maka jawapannya tidak. Sebab di dalam ayat yang lain Allah Ta'ala menyatakan thumma ja'alnaka ala syari'atin, sesungguhnya aku menjadikan kamu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala syari'atin, di atas syariat juga. Jadi apabila dalam ayat Yasin Allah hanya menyebut ala siratin mustaqim wa ala syari'atin, jadi kita kena hadirkan makna yang kedua yang tidak dinyatakan. Dari itulah keagungan bahasa Arab. Dia mempunyai ayat-ayat ataupun sambungan yang diistilahkan sebagai muqaddarat yang tidak dinyatakan. Jadi itu melatih akal. Maksud kita yang membaca, mendengar teks, membaca Al-Quran, mendengar hadis, dia melatih supaya akal kita sentiasa berfikir pada nas tersebut. Kita sambungkan dua nas tadi supaya kita dapat maklumat yang jelas bahawa Rasulullah SAW berada di atas dua nikmat yang agung, siratin mustaqim, iaitu jalan kerohanian yang lurus, wa syari'atin, dan syariat, iaitu jalan ibadat pada jasmani. Jadi Imam Ghazali kata, sekiranya kita nak berjalan di atas sirat mustaqim dan di atas syariat, maka penghalang tersebut ada 4 perkara. Pertamanya ialah al-mal, harta. Dan Imam Ghazali nyatakan bahawa tak ada cara untuk mengangkat hijab harta tersebut melainkan dengan keluar daripada memiliki. Itu kita dah bincangkan semalam. Dan yang kedua, Imam Ghazali kata hijab kedua ialah al-jah, pangkat dan kemegahan. Dan dia kata terangkat hijab kemegahan tersebut dengan seseorang menjauhkan diri daripada tempat-tempat kemegahan, dengan merendahkan diri dan mengutamakan untuk tidak dikenali. Dan hijab yang ketiga, Imam Ghazali kata ialah at-taqlid, mengikut mana-mana kefahaman yang menyimpang daripada ahli sunnah wal jamaah. Dan cara untuk seseorang tadi mengeluarkan dirinya daripada hijab taqlid tersebut ialah dia meninggalkan ta'assub kepada mana-mana aliran tadi dan berfikir macam manakah dia tadi nak dikurniakan dengan
keimanan yang sebenar pada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, keimanan dengan nur, bukan semata-mata dengan ta'assub, taklid, akal dan seumpamanya. Dan yang keempat yang Imam Ghazali nyatakan ialah perkara yang menghalang ialah maksiat. Dan Imam Ghazali kata, wala yarfa'uha illa taubatu, dan tidak akan mengangkat hijab maksiat tersebut. Maksudnya selagi orang berkekalan di atas satu maksiat, jadi dia tak boleh berjalan di atas sirat mustaqim tadi, dia akan berada di luar daripada sirat tadi. Dan begitu juga Imam Ghazali kata, kalau kita tak boleh meninggalkan ta'assub kepada sesuatu aliran, kepada sesuatu ajaran yang di luar daripada ahli sunnah wal jamaah, maka kita sebenarnya tak masuk pun di atas sirat mustaqim. Kita tersekat daripada berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Ghazali kata, setelah seseorang tadi sempurna empat syarat tadi, maknanya dia dah berjaya melepaskan diri daripada hijab-hijab untuk berjalan di atas sirat mustaqim, maka Imam Ghazali kata, siapa yang dah menyempurnakan 4 perkara tersebut, kana kaman tatahhara, maka dia diumpamakan seperti orang yang sudah sempurna bersuci, membersihkan diri dan seumpamanya, istinja, wa tawadda'a, dan dia tadi dah mengambil wudu, wa rafa'al hadatsa, dan dia dah angkat semua hadas-hadasnya, wa sara salihan lis-salati, dan dia tadi dah layak untuk mendirikan semayang, maksudnya dah tahu kiblat dekat mana, dah tutup aurat seumpamanya. Tiba-tiba Imam Ghazali kata, fayahtaju ila imamin yaqtadi bihi, maka pada ketika itu seseorang tadi dia memerlukan kepada imam untuk dia tadi mengikut imam tersebut. Jadi Imam Ghazali kiaskan perjalanan kerohanian seseorang dengan perjalanan ibadat yang zahir. Maknanya kita pergi ke masjid, pergi ke surau, tiba-tiba Pak Imam tak ada, Pak Bilal pun tak ada, jadi jemaah tadi akan bercelaru, huru-hara. Maksudnya semua orang boleh menjadi imam, semua orang boleh melaungkan azan, tapi ada orang yang lebih berpengetahuan, ada orang yang lebih sempurna bacaannya, orang yang sememangnya dilantik. Jadi sekiranya tak ada orang tersebut, maka semua masjid dan surau tadi akan huru-hara. Jadi begitulah juga Imam Ghazali kata, fakazalikal murid. Begitu juga orang yang disahkan sebagai murid, orang yang ingin berjalan di atas sirat mustaqim tadi, yahtaju ila syaikhin, dia amat memerlukan kepada syaikh, wa ustazin, dan guru, yaqtadi bihi, untuk dia tadi mengikut guru tersebut, la mahalata, tak dapat nak dielakkan lagi, liyahdiyahu ila sawa'is sabil, untuk menunjukkannya kepada jalan yang lurus. Maksudnya dia ambil, itu Imam Ghazali kata, sesungguhnya jalan sabiluddin, jalan yang nak dilalui, yang diserahkan sebagai sirat mustaqim ataupun syariat tadi, ghamidun, amat tersembunyi, amat susah, dia kata. Wa subulu syaitani kathiratun zahirah, adapun jalan-jalan syaitan ni nampak dan menggembirakan. Maksudnya jalan buat maksiat, kan, jalan mengikut hawa nafsu dan seumpamanya, itu amat banyak dan senang. Maksud kita boleh tengok setiap hari. Maknanya sukan yang melalaikan tiap-tiap hari ada dalam berita. Maksudnya ada satu bahagian khas untuk semata-mata cerita tentang sukan sahaja. Betul, nanti setiap minggu dia ada rancangan-rancangan hiburan, pertandingan hiburan dalam negara dan luar negara. Jadi manusia tak berhenti. Itu boleh cerita dengan drama dalam negara, drama di luar negara, movie dalam negara, semua tu tak berhenti, Imam Ghazali kata. Jadi jalan-jalan yang nak memesongkan daripada sirat mustaqim tadi amat banyak, zahiratun, dan amat senang nak ditengok, senang nak dijumpai. Jadi Imam Ghazali kata, faman lam yakun lahu syaikhun, maka sesiapa yang tidak mempunyai syekh yahdihi, untuk membimbingnya, qadahu syaitanu ila turuqihi la mahalata, maka syaitan, ketika tak ada orang yang membimbing tadi, maka syaitan akan menariknya kepada jalan-jalan syaitan, tak dapat nak dielak lagi. Jadi Imam Ghazali kata, sama seperti orang yang berjalan di padang pasir yang amat membinasakan. Maksud kita, waliyahzubillah, kalau kita tercampak di tengah-tengah padang pasir,
yang amat luas tadi kan. Kiri kanan depan belakang tu semuanya padang pasir. Jadi kebiasaannya orang tadi akan mati kerana tak tahu arah mana, ke depan ke belakang ke kiri ke, daripada mana nak dapat sumber air, daripada nak dapat tempat berteduh daripada cahaya matahari yang amat terik tadi. Jadi Imam Ghazali kata, siapa yang cuba berjalan melintasi bumi yang nyata ni, yang kita boleh nampak, yang kita boleh pegang ni pun, Imam Ghazali kata sekiranya tiada orang yang membimbing, yang tunjuk, oh ya jalan ni ke sini, kompas tunjuk ke depan, itu pun Imam Ghazali kata khatarana bi nafsihi wa ahlakaha. Maka orang tadi sebenarnya membahayakan diri sendiri, wa ahlakaha, dan dia membinasakan dirinya. Jadi begitulah juga Imam Ghazali kata, sekiranya kita nak berjalan di atas sirat mustaqim untuk mendekatkan diri kepada Allah, tetapi tiada yang menjaga, tiada yang menegur, tiada yang memberi nasihat, tiada yang mengaturkan apa amalan yang kita nak buat. Sekarang kamu nak amalan apa? Nak baca Quran ke? Nak memperbanyakkan sembahyang sunat ke? Nak memperbanyakkan wirid ke? Nak memperbanyakkan selawat ke? Istighfar ke? Jadi sekiranya tak tahu tadi, tak ada siapa yang nak membimbing, maka Imam Ghazali kata qad khatara bi nafsihi, maka orang tersebut sebenarnya membahayakan diri sendiri, wa ahlakaha, dan dia tadi dikhawatiri membinasakan dirinya. Jadi dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaikum bil jama'ati, hendaklah kamu tadi bersama-sama dengan jemaah. Jemaah tadi maksudnya bukan kita kena duduk dengan 1,000 orang. Bukannya maksud jemaah tadi kita ada kumpulan beratus-ratus manusia, bukan. Jemaah tadi maksudnya, kalau kita kata sembahyang berjemaah, ialah 2 orang saja. Maknanya kita seorang dengan imam seorang, itu dipanggil berjemaah. Jadi apabila Rasulullah kata alaikum bil jama'ati, kamu wajib berjemaah pada ibadat yang sahih. Seperti kalau kita nak pergi umrah, ada orang yang bawa, sekali kita nak sembahyang fardu setiap hari 5 waktu tu pun, kita kena berjemaah dan ada imam. Jadi Imam Ghazali kata, kalau Rasulullah suruh berjemaah pada ibadat yang sahih, maka ibadat yang batin pun sama juga. Wa iyyakum wal furqah, dan jangan sekali-kali kamu memisahkan diri kamu daripada jemaah. Okay, ni nas yang Imam Ghazali kata, yang dikata sekiranya tak ada guru tadi, maka syaitan akan menarik tangan kamu, sebab Rasulullah SAW sendiri memberitahu, fa inna syaitana ma'al wahid, sebenarnya syaitan tadi akan bersama-sama dengan orang yang bersendirian. Wa huwa ma'al minal ithnaini ab'adu, dan syaitan tadi apabila dah ada 2 orang, 2 orang tadi maksudnya guru dan murid, ab'adu, maka syaitan tidak akan menjauhkan diri yang amat sangat, kerana amat takut dengan nur apabila manusia tadi beribadat di bawah bimbingan. Jadi apabila Rasulullah sendiri memberitahu syaitan bersama-sama dengan seseorang, dan syaitan lari apabila ada 2 orang, maka ulama tasawuf dia buatlah satu kaedah. Dia kata sesiapa yang tidak mempunyai syekh, maka syekhnya ialah syaitan. Maksudnya ulama tadi tu, dia buat ayat yang baru yang senang kita nak faham. Maksud Rasulullah SAW dah bagi tahu, fa inna syaitana ma'al wahid wa huwa minal ithnaini ab'adu. Kalau kita terjemah, sebenarnya syaitan bersama-sama dengan seorang dan dia amat jauh daripada 2 orang. Jadi sekiranya kita semata-mata dengar nas, sama ada daripada Al-Quran ataupun daripada hadis, kita macam berasa apa yang Rasulullah nak maksudkan ni. Apa makna sebenar yang dikehendaki? Apa makna syaitan bersama seorang? Dan kenapa bila ada 2 orang syaitan tadi jauh? Siapa yang 2 orang? Siapa yang bertambah? Siapa seorang lagi yang bertambah yang menyebabkan syaitan lari? Itulah sebab kita memerlukan kepada nas daripada ulama yang memudahkan kefahaman. Kita dengar hadis tadi, tapi kita tak faham apa makna. Maka ulama Islam dia buat satu kenyataan, sesiapa yang tiada mempunyai guru, maknanya dia bersendirian macam Rasulullah kata tadi, maka syaitanlah yang akan menjadi guru kepada dia. Itulah maksud Rasulullah tadi, syaitan ma'al wahid. Maksudnya syaitan menjadi guru kepada seseorang. Jadi kita minta lindung daripada dikuasai oleh syaitan, wa'alaikumsalam. Jadi sekarang ni Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali dia membincangkan secara khusus tentang kepentingan guru dalam seseorang berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekarang ni kitab yang secara khusus yang Imam Ghazali huraikan
tentang kepentingan guru ni ialah kitab Ihya. Dan kitab Ihya ni kitab yang besar, dia ada 4 jilid ni. Maksud kalau kita nak, dan jarang sangat kitab ni nak dibaca di pusat-pusat pengajian. Kerana dia kitab yang amat panjang. Jadi ulama di Nusantara dia memilih kitab yang lebih pendek. Maksud kitab yang lebih pendek dari kalangan Imam Ghazali, iaitu kitab Minhajul Abidin. Yang Imam Ghazali radhiyallahu anhu menceritakan tentang perjalanan ahli ibadat. Jadi kalau kita baca dalam Minhaj Abidin, Imam Ghazali dia menyentuh tentang syekh ni amat pendek. Dan dia cakap sekilas lalu sahaja. Maksudnya dia tak ada penekanan, dia cuma kata syekh tadi memudahkan perjalanan. Lepas tu dia terus sambung dengan cerita perjalanan Minhaj tadi. Jadi kalau kita semata-mata membaca kitab Minhaj Abidin yang dikarang oleh Imam Ghazali, kita seolah-olah rasa tak perlu kepada guru tadi. Sebab Imam Ghazali tak menekankan kepentingan guru dalam kitab Minhaj Abidin. Dan begitu juga kalau kita baca Bidayatul Hidayah yang ditulis juga oleh Imam Ghazali. Imam Ghazali menceritakan tentang fardu ain, kepentingan akidah ahli sunnah, kepentingan ibadat dan kepentingan tasawuf. Tapi tiada penekanan secara khusus tentang kepentingan guru. Jadi itulah yang masalah. Sekiranya kita mengaji 2 kitab tu sahaja. Maknanya sekiranya kita hanya mengaji kitab Minhaj Abidin, daripada awal kita baca dalam kitab tadi, amat susah pun kitab Minhaj Abidin tadi. Sebab Imam Ghazali timbulkan pelbagai persoalan dalam kitab-kitab dari. Jadi sekiranya kita mengaji kitab Minhaj Abidin, sama ada dalam bahasa Arab ataupun sama ada dalam bahasa Melayu, lepas tu kita rasa, oh saya dah selesai menjalani perjalanan ahli ibadat, maka kita tersalah faham. Kitab Minhaj Abidin tadi ditulis untuk orang yang sedang berjalan di atas sirat mustaqim bersama-sama guru, yang bersama-sama dengan pembimbing dan seumpamanya. Jadi kita kena mengaji keseluruhan kitab. Maksud penulis dalam kitab Bidayatul Hidayah, Imam Ghazali lah. Dalam kitab Bidayatul Hidayah dia fokus kepada orang yang baru nak beribadat. Dan dalam Ihya tadi, sebab dia kitab yang amat luas, dia ada perbahasan khusus tentang sebelum kamu nak beribadat, kamu carilah guru dahulu. Supaya kamu tadi dibimbing, dimudahkan perjalanan, dipelihara, ada orang tegur, ada orang bagi tahu berita gembira dan seumpamanya. Okay, bila dah jumpa guru, apakah detail perjalanan tadi, perincian perjalanan di atas sirat mustaqim tadi, maka Imam Ghazali tulislah kitab Minhaj Al-Abidin, menceritakan perjalanan tadi dibahagikan kepada 7 peringkat. Jadi sekiranya kita hanya mengaji 1 kitab sahaja, ataupun 2 kitab daripada karangan Imam Ghazali, maka kita akan terlepas bahagian yang paling penting yang Imam Ghazali nyatakan ni dalam Ihya tadi ni. Dia kata, fakazalikal murid yahtaju ila syaikhin. Begitu juga orang yang ingin berjalan di atas sirat mustaqim, yahtaju ila syaikhin. Dia amat memerlukan kepada guru. Jadi dia masalah yang sama seperti sekiranya kita mempelajari ilmu fiqh. Contohnya kita belajar ilmu fiqh, kita dah mengaji tentang semayang, puasa, haji dan zakat. Lepas tu kita pun berhenti. Lepas tu kita pun menjalani kehidupan seperti biasa. Jadi kita terlupa bahawa ada lagi bahagian lain di dalam ilmu fiqh seperti muamalat, akad-akad yang sah, akad yang diharamkan, akad lazim, akad harus dan seumpamanya. Lepas tu depan tu ada satu lagi bahagian yang diistilahkan sebagai al-munakahat, perbincangan secara khusus tentang hubungan membina keluarga, rukun nikah, menceritakan tentang iddah, pembahagian talak dan seumpamanya, perbahagian yang amat banyak, khuluk dan seumpamanya. Lepas tu dia ada bahagian yang lain tentang pemerintahan negara, jenayah dan seumpamanya, hudud. Jadi sekiranya kita mengaji 1/4 daripada fiqh dan kita berhenti di situ, maka kita akan terlepas 2 lagi bahagian yang amat penting. Bab muamalat, cara menguruskan kewangan, dan al-munakahat, cara untuk membina keluarga, ahli keluarga dan seumpamanya. Dan begitu juga sekiranya kita tengok kepada kitab yang lain, iaitu kitab-kitab karangan Ibnu Atha'illah As-Sakandari radhiyallahu anhu. Mana apabila kita sebut saja Ibnu Atha'illah, semua orang akan terlintas di dalam fikirannya satu kitab, iaitu Al-Hikam. Maksudnya kitab Hikam adalah kitab yang paling masyhur yang kita baca
yang dikarang oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari radhiyallahu anhu. Jadi dalam kitab Hikam tadi, sekiranya kita baca daripada awal sampai ke akhir kitab tersebut, maka kita tak jumpa kalimat syaikh. Kita tak jumpa kalimat ustaz. Kita tak jumpa kalimat guru. Jadi timbul persoalan, adakah guru tadi tak penting? Ataupun adakah Ibnu Athaillah tak tahu perlunya kepentingan kepada guru ataupun seumpamanya? Cuma di dalam Hikam, Ibnu Athaillah hanya menyatakan, la tashab man la yunhiduka haluhu wa la yadulluka ala Allahi maqaluhu. Mana Ibnu Athaillah kata, jangan kamu bersahabat dengan orang yang percakapannya tidak menunjukkan kepada Allah dan keadaannya tidak membangkitkan semangat kamu. Itu sajalah ayat yang dia kata. Dan ayat yang dinyatakan oleh Ibnu Athaillah ni sebenarnya merujuk kepada guru. Kamu kena mencari guru, kamu kena bersahabat dengan guru, dan guru tidak akan, percakapan guru tidak akan memberi panduan kepada kamu, semangat guru tidak akan membangkitkan semangat kamu. Tapi itulah kesusahan kitab Hikam, sebab dia ialah kata hikmat. Jadi kata hikmat ni memerlukan kepada renungan. Dia perlu kita tengok apa makna tersirat, apa makna yang dikendaki, apakah takwil daripada man yunhiduka haluhu dan seumpamanya. Jadi kalau kita semata-mata baca Hikam sahaja, walaupun kita khatam Hikam tersebut dan walaupun kita hafal kita Hikam tadi dengan sempurna, maka kita akan terlepas satu bahagian yang amat penting dan seolah-olah kita rasa tak ada. Oh, tak apa, saya dah hafal kitab Hikam, saya dah mengaji kitab Hikam ni 2, 3, 4, 5 syarah kepada kitab Hikam tersebut, maka kita rasa kita dah selesai berjalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perjalanan kepada Allah bukan dengan membaca kitab. Kan perjalanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala bukan dengan menghafal kitab ataupun menghafal kitab Hikam ataupun seumpamanya. Dia berbeza dengan kita mengaji akidah. Kita mengaji sifat 20, itu memang betul-betul pengajian. Dan dalam pengajian sifat 20 pun sendiri, sekiranya kita yang biasa membaca kitab Ummul Barahin yang dikarang oleh Imam Sanusi, kitab yang paling asas, yang paling penting di dalam ilmu akidah itu sendiri. Sekiranya kita baca kitab Ummul Barahin dan kita berhenti di situ, maka kita tidak akan beriman dengan sam'iyat. Kenapa tak beriman dengan sam'iyat? Sebab kitab Ummul Barahin yang dikarang oleh Imam Sanusi, dia hanya menceritakan ketuhanan dan kenabian sahaja. Jadi timbul soalan, perlu tak kita beriman dengan perkara-perkara gaib? Jawapannya perlu juga. Habis kenapa Imam Sanusi tak tulis? Kerana dia hanya memfokuskan kepada ketuhanan dan kenabian. Adapun perbahasan tentang sam'iyat, perkara-perkara gaib, malaikat, syurga, neraka dan seumpamanya, itu kita kena baca kitab yang lain. Seperti contohnya Jauharatul Tauhid, kan, matan Jauharatul Tauhid dan segala syarah-syarahnya. Jadi kefahaman kepada kita ialah jangan kita baca satu kitab, lepas tu kita rasa, oh semua saya dah belajar, maknanya kesemuanya saya dah selesai. Jadi kita akan terlepas banyak lagi bidang yang lain atau sudut-sudut yang amat penting di dalam sesuatu bidang ilmu tadi. Dan jadi kita dah bagi contoh tadi, kitab yang amat agung di dalam ilmu tasawuf, iaitu kitab Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari, tidak langsung menyebut lafaz syekh dan langsung tidak menyebutkan lafaz guru. Jadi ada tak kitab lain yang ditulis oleh Ibnu Athaillah sendiri yang menceritakan tentang keperluan guru tadi? Jadi jawapannya ada. Sebagai contohnya, kitab yang Ibnu Athaillah namakan sebagai Unwanut Taufiq, tanda seseorang tadi diberikan taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala fi adabit tariq, pada adab-adab di dalam tarikat. Jadi kitab Unwanut Taufiq ni, jadi sekarang ni apabila kita sebut saja Ibnu Athaillah As-Sakandari, maka kita kena hafal 2 kitab. Kitab bukan kita kena hafal, mana kita kena tahu 2 kitab yang penting. Pertama, kitab yang menceritakan orang yang sudah berjalan di bawah guru. Nama kitab tersebut ialah Al-Hikam. Hikam Ibnu Athaillah yang biasa kita jumpa, yang biasa diajar di Masjid Surau oleh guru-guru seumpamanya. Cuma ada satu lagi kitab yang Ibnu Athaillah sendiri tulis tentang kepentingan seseorang tadi berada di bawah guru. Dan kitab tersebut bernama
Unwan at-Tawfiq fi Adab at-Tariq wa huwa syarhun liqasidatil Arif billahi ta'ala Sayyidi Abi Madyan. Dan kitab yang Imam Ibnu Athaillah ni tulis, dia ialah syarah kepada syair tasawuf yang ditulis oleh Arif Billah Abu Madyan radhiyallahu anhum. Jadi sekarang ni kita rujuk kepada kitab Unwanut Taufiq ni supaya kita dapat dengar nas daripada Ibnu Athaillah radhiyallahu anhu sendiri berkaitan dengan kepentingan guru. Sebab yang kita risau tadi, kita dah baca hikam kan bersusah payah, lepas tu kita berhenti di situ. Maksud kita rasa saya dah selesai mengaji hikam, saya dah belajar macam-macam panduan, jadi kita rasa dah habis dah. Saya dah habis belajar tasawuf. Jadi pengajian tasawuf dia bukan membaca kitab. Baca kitab tu ialah panduan. Tapi pengajian tasawuf ialah seseorang berada di bawah bimbingan. Jadi di awal kitab Unwanut Taufiq dari Ibnu Athaillah radhiyallahu anhu membawa beberapa hadis. Antaranya Rasulullah SAW bersabda, yuhsyarul mar'u ala dini khalilihi. Seseorang akan dihimpunkan di atas agama orang yang paling dia cintai. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka seseorang dalam melihat siapa yang paling dia cintai, yang dia masukkan dalam hatinya. Jadi akhir sekali, jadi Ibnu Athaillah kata, setelah kamu mengetahui wahai saudaraku, maka janganlah kamu tadi mencintai, melainkan orang yang membangkitkan semangat kamu dan orang yang perkataannya menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapakah orang tersebut? Ini syarah tadi. Maknanya ayat ni, man yunhiduka haluhu wa yadulluka 'ala Allahi maqaluhu. Ayat ni ada di dalam hikam. Sekiranya kita membaca hikam, kita akan jumpa ayat sedemikian. Cuma di manakah Ibnu Athaillah sendiri mensyarahkan ayat tersebut di dalam kitabnya lain yang bernama Unwanut Taufiq. Jadi selepas Ibnu Athaillah nyatakan ayat tadi tu, jadi Ibnu Athaillah kata, wa zalika huwal faqirul mutajarridu 'anis siwa. Siapakah orang yang nak membangkitkan semangat kamu? Siapakah orang yang akan menunjukkan perkataannya agar kamu sampai kepada Allah? Orang tersebut diistilahkan sebagai al-faqirul mutajarrid. Orang yang orang fakir. Fakir itu dimasukkan orang yang fakir kepada Allah. Mutajarrid anis siwa. Yang meninggalkan segala sesuatu dunia ataupun akhirat. Maksud tiada kecintaan dunia ataupun akhirat di dalam hatinya. Al-muqbilu 'alal maula. Yang semata-mata hatinya menghadap kepada Allah. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardi falaysatil lazzatu illa mukhalalatuhu. Maka tiadalah kebahagiaan, keseronokan di dunia dan di akhirat melainkan apabila kita tadi mencintai mereka. Walas sa'adatu. Dan Imam Ibnu Athaillah juga kata, tidak akan ada kebahagiaan illa khidmatahu, melainkan apabila kamu berkhidmat kepada orang tersebut. Wa musahabatahu, dan apabila kamu tadi bersahabat dengan mereka. Jadi di sini pun belum keluar lagi kalimat syekh dan belum keluar lagi kalimat guru. Cuma Ibnu Athaillah dia tambah maklumat yang baru, iaitu siapakah orang yang nak membimbing kita tadi? Dia diistilahkan sebagai al-faqiru, orang yang semata-mata bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibnu Athaillah dia huraikan lagi, wa man kana kadzalika fa huwa as-sultanu 'alal haqiqati. Maka sesiapa yang boleh membangkitkan semangat kamu, siapa yang boleh membimbing kamu, siapa yang boleh membantu kamu membuka hijab untuk berjalan di atas sirat mustaqim, fahuwa sultanu 'alal haqiqatu. Jadi itulah orang yang sebenarnya diistilahkan sebagai sultan. Dan ini dah ada istilah kedua pula. Kan pertama dia kata al-faqir, kedua diistilahkan sebagai as-sultan. Kemudian Imam Ibnu Athaillah kata lagi, was-sayyidu 'ala ahli tariqati. Dialah orang yang diistilahkan sebagai penghulu kepada ahli-ahli tarekat. Wal amiru 'ala ahli al-basirati. Dan dia juga diistilahkan sebagai pemimpin, pemerintah ke atas manusia-manusia yang mempunyai mata hati. Fala tukhalif ayyuhas saliku tariqahu. Maka wahai orang yang berjalan di atas sirat mustaqim, jangan sekali-kali kamu menyalahi perjalanan mereka. Jadi dah keluarkan istilah yang baru, seperti as-sultan, seperti as-sayyid, seperti al-amir. Dan di akhir sekali Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari menyatakan dengan jelas
di hujung kitab tadi tentang siapakah orang tersebut. Maka Imam Ibnu Athaillah berkata, wa anta ya akhi, dia kata, kamu wahai saudaraku, law ijtama'ta biqutbil waqti wa lam tata'addab lam tanfa'ka tilka ar-ru'yatu bal kanat madarratuha 'alaika aksara min manfa'atiha fata'addab bayna yaday syekh. Okay, maka kat sini barulah Imam Ibnu Athaillah menyatakan dengan jelas, wahai murid, dia kata, fata'addab, hendaklah kamu tadi betul-betul beradab, bayna yaday syekh, di hadapan syekh kamu, wajtahid, dan hendaklah kamu bersungguh-sungguh, antasluka ahsanal masalik, so kamu tadi berjalan dengan sebaik-baik perjalanan. Mana usaha tidak meninggalkan zikir, tidak meninggalkan istighfar, menjaga adab-adab, menjaga makan, menjaga pergaulan seumpamanya. Wa khuz ma arafta, dan hendaklah kamu mengambil apa yang kamu telah ketahui, yang diajarkan oleh guru tersebut, bijiddin wajtihad, dengan bersungguh-sungguh. Maksud jangan tinggalkan sehari, 2 hari seumpamanya. Wanhad fi khidmatihi, dan kamu tadi bangkitlah untuk berkhidmat kepada syekh tersebut. Wa akhlis fi zalika, dan kamu ikhlas berkhidmat tadi dan seumpamanya, jangan kerana dunia kan, jangan kerana nakkan pujian, bahkan berkhidmat semata-mata kerana Allah, litasud ma'a mansat, supaya kamu tadi menjadi pemimpin, kan, menjadi orang yang membimbing manusia bersama-sama dengan orang yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Ibnu Athaillah berkata juga, wanhad fi khidmati syaikhi, hendaklah kamu tadi bangkit kan, fi khidmati syaikh, pada kamu berkhidmat kepada syekh kamu, bil jiddi fa'asa tajuzu ridahu, moga-moga kamu tadi mendapat keredaannya. Wahzar, dan jangan sekali-kali antajjar, jangan sekali kamu berasa marah ataupun berasa tak selesa atau berasa beratnya sekali, ada macam-macam kerja dibagi seumpamanya. Fa fi dajaril fasad, kan, sekiranya kamu tidak asyik marah, melenting ataupun rasa tak puas hati, maka pada perkara tersebut al-fasadu, ada kerosakan. Walazim, dan hendaklah kamu tu sentiasa berada di a'taba babihi, di pintu rumah syekh kamu tadi, fis sabahi wal masai, pada setiap pagi dan pada setiap petang, litahuzza minhul widad, agar kamu tadi mendapat kecintaan daripada syekh kamu tadi. Kemudian Imam Ibnu Athaillah berkata, ayyuhal akh, dia kata, fastaqim, ayyuhal akh, dia kata, hendaklah kamu tadi berterusan, wahai saudaraku, fi ridha syekhika, pada keredaan syekh kamu, wa ta'atihi, dan pada mentaatinya, tazfar, barulah kamu tadi mendapat, bi ta'ati maulaka, mentaati Tuhan kamu, wa ridahu, dan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Ibnu Athaillah berkata, faghaddi fa'adda, maka hendaklah kamu tadi menggigit, wahai saudaraku, bin nawajizi ala khidmatis syaikhi, kamu gigitlah dengan gigi geraham kamu ni, ala khidmatis syaikhi, untuk kamu berkhidmat kepada syekh kamu tadi. Mana syekh yang nak membawa kita berjalan di atas sirat mustaqim. Mana dalam satu kitab ni saja, berapa kali dah Ibnu Athaillah berkata kepada kita, mentaatilah syekh tersebut, cintalah kepada syekh tadi, dan kamu berkhidmatlah kepada syekh tadi. Dan sekarang diulang, dia kata kamu gigitlah keinginan dan berkhidmat kepada syekh tadi dengan gigi kamu, dan jangan lepas-lepaskan. In zafirta bil wusuli ilaihi, sekiranya kamu berjaya untuk berjumpa dengan syekh tersebut. Maksud Imam Ghazali kata, maksud Ibnu Athaillah nak bagi tahu, nikmat yang paling agung yang Allah kurniakan kepada seseorang tadi ialah dia mempunyai pembimbing untuk berjalan di atas sirat mustaqim. Jadi Imam Ghazali kata, kalau kamu dah jumpa orang yang boleh membimbing kamu, dan kamu telah ditakdirkan bertemu dengan mereka, maka apa yang kita nak buat? Maka Imam Ibnu Athaillah kata, kamu bersungguh-sungguhlah berkhidmat kepada dia. Wa'lam, dan ketahuilah, annas sa'adata, sesungguhnya kebahagiaan, qad syamilatka min jami'i jihatika, sesungguhnya kebahagiaan ini, Imam Ibnu Athaillah kata, kebahagiaan dunia dan akhirat, qad syamilatka, telah meliputi kamu, min jami'i jihatika, daripada seluruh arah hidup kamu.
mana kamu akan bahagia pada hubungan kamu dengan Allah, kamu akan bahagia dengan ahli keluarga kamu, kamu akan bahagia dengan seluruh manusia, dan akan bahagia di alam barzah, di padang mahsyar, di syurga dan seumpamanya. Iza arafakallahu ta'ala bihi, arrafakallahu ta'ala bihi wa atla'aka alaihi. Sekiranya Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan kamu kepada syekh tersebut, wa atla'aka alaihi, dan Allah menunjukkan kamu kepada syekh. Dan akhir sekali Imam Ibnu Athaillah berkata, wa'lam fa inna zafara bihi, sesungguhnya nak mendapatkan syekh tersebut, la siyama fi hazihil ayyam, lebih-lebih lagi pada zaman seperti zaman kita ini. Imam Ibnu Athaillah dia cerita zaman dia. Dia kata nak mendapatkan syekh di zaman dia tu sendiri, a'azzu minal kibritil ahmar, lebih susah daripada seseorang yang ingin mencari belerang yang berwarna merah. Itu maksudnya satu perumpamaan barang yang amat susah nak dicari diistilahkan sebagai al-kibritil ahmar, belerang merah. Jadi begitulah Imam Ibnu Athaillah dalam kitab yang lain yang dinamakan nama kitab tadi Unwanut Taufiq, menceritakan secara khusus dan panjang lebar tentang keperluan seseorang tadi mempunyai syekh dalam berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekiranya kita tak baca kitab ni secara khusus, kan, maksudnya kita tak jumpa kan ataupun tak dipelajari kitab seperti ini dan kita hanya mengaji kitab hikam semata-mata, dikhawatiri kita rasa dalam tasawuf ni kita hanya perlu menghafal, kita hanya perlu mengaji dan seumpamanya, dan kita tidak mengambil perhatian yang khusus tentang keperluan bimbingan dari. Jadi maksudnya imam ni dia tulis kitab tadi mengikut tujuan tertentu. Maksudnya dia tulis kitab hikam sebagai panduan untuk salik tadi orang yang dah berada di bawah bimbingan guru, sebagai panduan untuk berjalan di atas sirat mustaqim, seperti mana Imam Ghazali tulis Minhaj Abidin juga sebagai panduan untuk orang yang dah ada guru, orang yang sedang berjalan di atas sirat mustaqim. Tapi ada kitab lain yang Ibnu Athaillah tulis memberitahu kepada orang yang nak berjalan di atas sirat mustaqim, kamu tak boleh terus masuk ke dalam sirat mustaqim tadi. Kamu mesti melalui satu kitab yang lain yang aku tulis menceritakan tentang kepentingan syekh di dalam berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi moga-moga apabila kita bincangkan perkara ni, maka kita dapat merenung kan diri kita, adakah kita tadi telah dibimbing, dan sekiranya kita dah ada pembimbing untuk berjalan kepada Allah, maka Imam Ibnu Athaillah sendiri bagi tahu dalam kitab ni, kamu telah dikurniakan dengan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala mengekalkan kurniaan tersebut kepada diri kita, kepada ahli keluarga, kepada anak kita, kepada zuriat, sehinggalah kepada hari kiamat. Wallahu ta'ala alam. Jadi itu beberapa nas ulama Islam radhiyallahu anhum tentang bahaya ataupun tentang keadaan atau ayat ke-9 daripada surah Yasin tadi yang menceritakan tentang keadaan orang yang terhalang daripada berjalan di atas sirat mustaqim. Dan apabila seseorang itu telah berjaya melepaskan diri daripada semua halangan-halangan tersebut, maka dia perlu mencari pembimbing. Dan pembimbing ni sebenarnya, apabila kita mengucap, itulah sebenarnya arahan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk kita tadi mencarilah pembimbing. So, apabila kita mengucap, dia tak sah. Sekiranya kita kata asyhadu an la ilaha illallah, betul kita diam. Maksudnya aku nak menyaksikan Tuhan. Jadi timbul soalan, macam mana kamu nak menyaksikan Tuhan? Kamu mesti ada guru. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maksudnya di zaman sahabat radhiyallahu anhum, mereka kena menyaksikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebab dia ialah guru. Dan kepada mereka, dialah orang yang membimbing. Jadi mengapa ada dua kalimat syahadat tadi? Sebab kita ada tujuan, iaitu Allah Subhanahu wa taala, dan kita mesti ada wasilah, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi perkara yang sama juga apabila kita mengucap setiap hari, mengucap tu secara tersiratnya memberitahu kepada kita, kamu mesti mempunyai tujuan hidup, iaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illallah, dan kamu mestilah ada wasilah untuk sampai kepada tujuan tersebut. Dan wasilah yang kita maklum tadi sememangnya Rasulullah SAW. Cuma Rasulullah kata, aku dah meninggal dan aku meninggalkan pewaris, maka kamu kena sentiasalah
bersama-sama dengan pewaris tersebut, wasilah tersebut untuk sampai kepada Allah. Jadi apabila ulama menulis kitab, mereka tak meninggalkan bahagian dari itu. Bahagian tersirat daripada kalimat syahadat yang kedua. Bahkan mereka tulis juga dalam kitab mereka, kan bersungguh-sungguh ulama Islam tulis. Maksud Syekh Abu Madian, dia buat bait tentang bait syair, tentang kepentingan guru tadi. Ibnu Athaillah syarahkan kitab tersebut. Ibnu Arabi tambah lagi bait-bait syair tadi, dihuraikan lagi bait syair. Jadi semua tu ulama Islam dah tulis. Maknanya tak ada satu sudut pun dalam agama Islam ni yang ulama Islam tinggalkan. Cuma kita mohon daripada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita dikurniakan masa dan dikurniakan pengajian kefahaman tersebut untuk kita tadi memahami agama yang kita anuti ini dengan lebih sempurna. Wallahu ta'ala alam. Jadi mungkin sampai ke situ dahululah kita punya perbincangan pada hari ini. Dan insyaAllah kita sambung pada hari-hari yang akan datang. Walhamdulillahirabbil alamin. Jadi ada sahabat kita ni yang bertanya. Saya tak sempat nak tengok soalan ni sebab ada yang dia naik ke atas. Jadi ada sahabat kita yang bertanya, bagaimanakah cara untuk membawa zikir tersebut sampai kepada hati. Jadi caranya pertama sekali ialah kita kena membanyakkan zikir di lidah dahulu. Sebab lidah tadi dia bersambung dengan hati. Jadi apabila kita dah memperbanyakkan zikir di lidah dan nampak tanda-tanda kesan zikir di lidah tadi memberi kesan kepada diri kita, maka pada ketika itu barulah guru yang membimbing kita tadi akan memberikan kepada kita zikir untuk diamalkan di dalam hati. Maksudnya pertama, zikir di peringkat asas ialah zikir di lidah. Seperti istighfar, tahlil dan selawat. Apabila kita dah mengamalkan satu tempoh masa, sebulan, setahun, 2 tahun seumpamanya, dan apabila guru tadi tengok dah ada tanda-tanda zikir tadi dah mula meresap, maka pada ketika itu akan diajarkan kepada seseorang zikir untuk diamalkan pada hati, yang diistilahkan sebagai zikrul qalbi. Wallahu ta'ala alam. Jadi semua tu perlu kepada guru yang mengijazahkan zikir tersebut agar dia tadi boleh sampai kepada hati manusia. Wallahu ta'ala alam. Jadi sekarang kita tangguhkan majlis sama-sama dengan kita membaca. Jadi kalau ada soalan-soalan yang saya tak sempat baca dekat komen tadi tu, nanti insyaAllah saya akan baca kemudian soalan tu, dan sekiranya Allah izinkan kita sama-sama membincangkan jawapannya. Wallahu alam. Jadi kita sama-sama membaca doa surah Yasin kan, untuk mendapat keberkatan bacaan Yasin. Yang kita baca tadi, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidahu, ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat, taqdi lana jami'al hajat wa tutahhirna biha min jami'is sayyi'at, tarfa'una biha indaka 'ala darajat, تبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بحق ياسين القرآن الحكيم من اخترته للرسالة والنبوة والولاية والهداية إلى صراط مستقيم، جميع ما جاء به منك جبريل تنزيل العزيز الرحيم وخواص الحروف والأسماء تامات بما أظهرت بالوجود لكل موجود من آيات البينات، وفي فيك المفرج عن كل مظلوم مدين بخلد صدق المسدون يا مجري البحار ويا من جعل خزائن من الكاف والنون وعلم بما كان قبل أن يكون. نسألك اللهم أن تسلك بنجادة رضاك، وأن تجعلنا أهلا محل من سعادتك وغناك، وأن تيسير لنا جميع المرادات والمطالب، وأن تجعل رضاك، وأن تجعلنا بين عبادك في كل حال الظافر الغالب، ما لا تحوجنا إلى أحد من خلقك في أمر رزقنا، تربط ألسنة المتفوهين بمكروه في حقنا، وأن تقرن حركاتنا بالتوفيق، تجعل رضاك عنا خير من صاحب لنا ورفيق، تضحي فنا بالجلالة والمهابة، وأن تمن علينا بسرعة الإجابة. استجب اللهم دعانا، استجب اللهم دعانا، استجب اللهم دعانا، حق فيك رجاءنا، أدخلنا في حزبك المسؤول من سر قولك الحق، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول كن فيكون. أنا منافس عن كل مديون، سبحان مخلص لكل مسدون، سبحان العالم بكل مكان، سبحان مجري البحار والعيون، سبحان من جعل خزائنه من الكاف والنون، سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء إليه ترجعون. فرج لهم يا مفرج لهم يا مفرج لهم حي يا قيوم، فرج عنا همنا وغمنا، فرجا عاجلا غير آجل يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة
amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum. Ini sebagai penutupnya satu panduan kepada kita. Maksudnya dalam hadis Rasulullah SAW menyatakan innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tadi dia suka kepada kecantikan. Jadi kecantikan tu dalam semua sudutnya. Antara ni ialah semasa kita tadi berdoa. Maknanya macam mana nak kita masukkan kecantikan dalam berdoa ialah pada menyusun ayat. Maka apabila kita susun ayat-ayat di dalam doa tersebut, maka dia ayat tadi mesti teratur. Kerana ayat tadi mesti mempunyai keserasian, keseragaman, sajak dan seumpamanya. Jadi antara doa yang paling agung, yang paling cantik, yang pernah ditulis ialah doa yang kita baca ni. Doa surah Yasin yang ditinggalkan dan dikurniakan kepada kita, manusia yang berada, orang Melayu yang berada di Semenanjung ni. Jadi doa yang ada depan kita ni, doa Yasin ni dia bukan doa yang biasa. Maksudnya kalau kita baca daripada awal sampai habis tadi, dia adalah doa yang amat sempurna ditulis, yang bahasanya amat cantik, yang disusun dan diwariskan kepada kita. Jadi bukan maknanya, memang kita boleh baca doa sendiri dalam bahasa Melayu, ataupun kita boleh cari doa di mana-mana sekalipun, tapi jangan sekali-kali kita meninggalkan doa Yasin yang telah kita warisi ni, kerana dia adalah tulisan ulama Islam yang agung di tanah air kita ni, dan diwariskan kepada kita, dan moga-moga kita amalkan. Kita suruh anak-anak kita baca, dan kita suruh orang keliling kita baca, untuk kita mendapat keberkatan apabila kita membaca surah Yasin. Wallahu ta'ala alam. Jadi kita tangguhkan majlis dengan baca tasbih kafarah, salawat dan surah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha wal 'asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa 'amilus shalihat. Sabil haqq wa tawassaw bis subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum. Dan terima kasih kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.